أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahid sebagai pengerusi majlis. Seterusnya pihak penganjur muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kita pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung lagi berbaki sedikit daripada kitab Muwafiq dan Masbuk ataupun perbincangan berkenaan dengan Muwafiq dan Masbuk yang kita baca sebelum daripada ni yang masih lagi berbaki sedikit. InsyaAllah kita akan cuba habiskan pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pernah bincang sebelum daripada ni, bahawasanya makmum muwafiq, yang dimaksud dengan makmum muwafiq di sini adalah makmum yang sempat tempoh bacaan Fatihah yang sederhana ketika qiyam imam sebelum daripada imam rukuk. Okey, itu makmum muwafiq. Manakala makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat tempoh bacaan Fatihah yang sederhana sebelum daripada imam rukuk, di dalam qiyam imam sebelum daripada imam rukuk. Jadi hak yang muwafiq tu kita bincang dah sebelum daripada ni. Ni kita nak bincang berkenaan dengan masbuk pula. Yang mana apa yang kita bincang sebelum daripada ni, apabila seorang makmum tu dia datang tiba-tiba imam sedang rukuk, maka setelah daripada takbiratul ihram dia terus rukuk bersama dengan imam. Andai kata dia sempat tumakninah bersama dengan imam, maka dikira dia sempat rakaat tersebut. Dan Fatihah dia yang menjadi rukun sembahyang bagi dia ditanggung oleh imam. Cuma imam yang dapat menanggung Fatihah makmum mesti kena cukup syarat-syarat dia. Yang pertamanya, mesti imam saat itu mempunyai keahlian untuk menanggung Fatihah makmum, iaitu sembahyang imam sah. Andai kata sembahyang imam tidak sah, seperti tok imam berhadas ataupun tok imam berjunub, maka ketika itu imam tidak boleh menanggung Fatihah makmum. Bila tidak boleh menanggung Fatihah makmum, maka makmum itu setelah daripada salam imam mesti kena tambah pula satu rakaat. Okey. Syarat yang kedua, mesti imam saat itu bukan berada pada rakaat yang lebih. Kalau imam berada pada rakaat yang lebih, maka imam tersebut tidak juga dapat menanggung Fatihah makmum. Contoh rakaat lebih kita bincang dah, kita sebut dah pada minggu lepas. Baik. Andai kata makmum masbuk dia datang pada penghujung qiyam imam. Saat ni dia datang ketika imam sedang rukuk. Ni dia datang pada penghujung qiyam imam. Jadi dia datang Allahu Akbar, tu imam masih lagi qiyam. Lepas tu dalam beberapa tempoh yang pendek tu imam pun rukuk. Maka kata ulama, wajib dia kena membaca sekadar tempoh yang dia sempat di dalam qiyam imam. Mesti dia kena baca Fatihah di dalam sekadar tempoh yang dia sempat dalam qiyam imam. Kalau dia sempat daripada takbiratul ihram dia tempoh ataupun masa untuk membaca 2 ayat, maka mesti dia kena baca 2 ayat tersebut. Sebelum daripada dia rukuk. Manakala berbaki ayat yang berbaki lagi yang dia tidak baca, yang itu ditanggung oleh imam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata makmum yang sempat pada hujung qiyam imam, kalau dia baca Fatihah sempatlah 3 ayat sebagai contoh, tiba-tiba dia melakukan perkara yang lain, dia mengaku melakukan perkara yang lain, dia baca benda-benda sunat sebagai contoh, dia lakukan perkara-perkara yang lain, maka ketika tu
dia tidak boleh terus rukuk bersama dengan imam, bukan mesti dia kena baca sekadar tempoh yang dia sempat. Kalau dia sempat tempoh 3 ayat tapi dia baca doa iftitah dulu ataupun dia baca a'udzubillah, maka dia tetap kena baca 3 ayat daripada Fatihah. Kerana apa yang diwajibkan kepada dia adalah baca Fatihah. Apa yang diwajibkan kepada dia baca Fatihah. Jadi kalau dia baca 3 ayat, lepas tu lepas daripada cukup 3 ayat, tak kira baca laju ke, tak kira, yang penting dia kena habis 3 ayat, baru boleh rokok. Kalau dia rokok tanpa dibaca 3 ayat, maka bermakna dia telah sengaja meninggalkan rukun Fatihah dia. Rukun sembahyang dia, iaitu bacaan Fatihah. Tak baca belaka pun sebahagian. Maka tidak boleh buat begitu. Ketika dia sempat dah baca 3 ayat, habis dah dibaca 3 ayat, lepas tu dia rokok dan dia sempat rokok bersama dengan imam, maka ketika tu dia kira sempat rakaat. Kalau dia tidak sempat bersama dengan imam, maka dia tidak sempat rakaat tersebut. Okey. Apa yang disebut oleh pengarang kita, kalau sekiranya yang diwajibkan kepada dia tu baca 3 ayat, tapi dia tidak baca 3 ayat kerana dia baca doa iftitah, ataupun dia baca a'udzubillah, ataupun dia dengar bacaan imam, ataupun dia mengulang ayat yang sama, bismillah dia ulang 3 kali. Jadi kalau dia baca biasa, maka dia dapat 3 ayat. Tapi oleh kerana dia ulang bismillah 3 kali, maka berbaki 2 ayat dia tidak sempat baca. Maka dia kena baca sebelum daripada dia rokok. Baik. Tiba-tiba dia tidak sempat habis ayat yang sepatut dia baca. Ternyata imam telah bangun daripada rokok kepada i'tidal. Baik. Maka tetap dia kena habiskan bacaan tersebut. Dia tidak boleh turun kepada rokok, tak boleh. Tapi kalau dia masih lagi belum habis sehingga tu imam ingin turun kepada sujud, maka ketika itu bertembung. Bertembung pada hak dia, antara wajib dia kena menyempurnakan apa hak yang telah diwajibkan kepada dia, iaitu baca beberapa ayat yang sepatutnya dibaca, baca beberapa ayat daripada Fatihah yang sepatutnya dibaca, dan bertembung dengan batal sembahyang dengan sebab imam turun kepada sujud. Maka tak ada makhlas, tidak ada jalan berlepas diri, tidak ada jalan keluar, melainkan dia kena niat mufaraqah untuk dia menyempurnakan Fatihah dia. Apabila dia niat mufaraqah, maka apabila dia menyempurnakan Fatihah dia, dia buat sembahyang mengikut tertib sembahyang diri dia. Dan dia bercerai daripada imam pada ketika ini adalah bercerai dengan ada keuzuran. Maksudnya perbuatan mencerai diri daripada imam oleh makmum ini, ia tidaklah meluputkan fadilat berjamaah, dan ia juga tidaklah menyebabkan dia melakukan perkara makruh. Jadi kebetulan sini hujang. Jadi kena tinggi sikit suara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak baru ni hak yang kita ni kita baca dah baru ni. Hak ni kita baca dah. Cuma oleh kerana perbincangan pada malam ni dia ada berkait dengan perbincangan yang sebelum daripada ni. Jadi kita kena baca juga hak yang sebelum ni, kita kena hurah hak yang sebelum daripada ni untuk kita membantu kita memahami permasalahan hak yang kita akan bincang pada malam ni. Jadi kita kena ingat pada asalnya, apabila makmum masbuk sempat membaca beberapa ayat, contoh dia sempat baca 3 ayat, ataupun sempat baca 4 ayat, dia sempat tempoh ni, tiba-tiba dia melakukan perkara sunat yang lain, maka dia tidak boleh rokok bersama dengan imam, walaupun imam rokok dah, bukan mesti wajib dia kena habiskan rukun Fatihah yang sempat dia baca. Mesti dia kena habiskan 4 ayat dia, walaupun dia makmum masbuk. Kalau dia sempat habis dan dia sempat rokok bersama dengan imam, dikirakan dia sempat rakaat tersebut. Tetapi kalau dia habis, tiba-tiba tu imam bangun dah daripada rokok, maka dia tidak sempat rakaat tersebut, maka dia kena pergi kepada rukun yang imam berada. Kalau imam duduk i'tidal, dia terus kepada i'tidal. Okey. Berapa dah? 2. Yang ketiganya, kalau dia belum lagi habis Fatihah. Dia belum lagi habis Fatihah.
Sedangkan tu imam nak turun kepada sujud, maka tidak ada jalan untuk menyelamatkan sembahyang dia, melainkan kena niat mufaraqah. Sebab kalau dia tetap menghabiskan Fatihah, maka batal sembahyang dia kerana tu imam telah tertinggal ataupun dia telah ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li. Baik. Kalau dia nak turun bersama dengan imam, juga batal sembahyang dia kerana sengaja dia meninggalkan rukun sembahyang. Sebab diwajibkan kepada dia baca Fatihah. Baik. Makmum ni, hak yang kata kalau tu imam turun kepada sujud saat itu, turun daripada i'tidal kepada sujud, batal sembahyang dia, sekiranya dia tahu pada asalnya kewajipan dia adalah Fatihah, tapi dia baca juga benda-benda sunat, sedangkan dia tahu kewajipan dia Fatihah. Adapun makmum yang tidak tahu kewajipan dia Fatihah, dia jahil. Oh, dia tak tahu kewajipan dia Fatihah pada asalnya, maka dia, hukum dia berbeza. Ni hak yang kita nak bincang. Amma idza jahila anna wajibahul Fatihah. Adapun apabila dia tidak tahu bahawa kewajipan ini adalah Fatihah, maka ketika itu fahuwa mutakhallifun lima lazimahu bi'udhr kama qalahu Ibnu Hajar wal Ramli. Maka dia mutakhallif. Apa dia mutakhallif? Makmum yang ketinggalan daripada imam. Lima lazimahu, untuk perkara yang wajib atas dia. Bi'udhrin, dengan ada keuzuran. Maksudnya walaupun tu imam tertinggal daripada dia lebih daripada 2 rukun, tak batal sembahyang dia. Kerana dia tertinggal untuk melakukan perkara yang diwajibkan kepada dia, iaitu menghabiskan Fatihah, dengan ada keuzuran. Keuzuran dia di sini adalah kejahilan. Kejahilan yang ada pada dia, kejahilan tentang kewajipan atas dia adalah Fatihah, ia dikirakan sebagai keuzuran yang dimaafkan makmum ini tertinggal daripada imam lebih daripada 2 rukun fi'li. Itu maksud. Tapi jangan sampai kepada lebih daripada 3 rukun fi'li yang panjang. Lebih daripada 2 rukun fi'li masih lagi dimaafkan untuk dia. Ni kama qalahu Ibnu Hajar wal Ramli. Seperti apa hak yang berkata akan dia oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Jadi kadang-kadang makmum masbuk. Ni maksud dia. Kadang-kadang makmum masbuk tapi dimaafkan tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Kadang-kadang makmum masbuk dimaafkan tertinggal daripada imam lebih daripada 2 rukun fi'li. Ini masalah dia. Masalah makmum masbuk yang sibuk baca benda yang sunat ataupun sibuk buat benda yang sunat, sedangkan apa yang diwajibkan kepada dia Fatihah, sehingga tu imam rukuk, dia tidak sempat menghabiskan kadar ayat yang diwajibkan kepada dia. Maka tetap dia kena baca sekadar yang diwajibkan kepada dia. Dan oleh kerana ada kejahilan, maka diberi keuzuran kepada dia, maka dimaafkan dia tertinggal daripada imam lebih daripada 2 rukun fi'li. Itu maksud dia. Ni apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli dalam kitab masing-masing. Imam Ibn Hajar ada beberapa kitab. Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah seorang ulama yang cukup banyak mengarang kitab. Dan pada pengajian yang pertama kita pernah menceritakan beberapa secara ringkas karangan-karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ada dalam bab hadis, ada dalam bab fiqh, ada dalam bab tasawuf, ada dalam bab aqidah. Jadi ada dalam bab nahwu. Dia adalah seorang ulama yang cukup banyak mengarang. Antara karangan kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, nama dia adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Yang mana kitab Tuhfatul Muhtaj yang menjadi rujukan untuk mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia ada beberapa hasyiah. Maksudnya ada ulama yang membuat syarahan kepada kitab Tuhfah. Antara syarahan kepada kitab Tuhfah adalah syarah kepada Imam Ibn Qasim Al-Abbadi. Imam Ibn Qasim Al-Abbadi. Maka itu antara ulama yang mensyarahkan kitab Tuhfah. Yang mana biasanya hasyiah Ibn Qasim Al-Abbadi ala Tuhfah, dia dicetak sekali dengan hasyiah Asy-Syarwani di atas Tuhfah. Dia cetak sekali. Baik. Yang mana ketika Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menyebut bahawasanya makmum ini adalah makmum yang tertinggal daripada imam untuk menunaikan apa yang diwajibkan kepada dia,
tapi tertinggal tersebut dengan keuzuran, dia beri kemaafan kepada dia, maka Imam Ibn Qasim ketika dia mensyarahkan perkataan Imam Ibn Hajar ini, dikata lagu mana? Dia kata qadiyatuhu annahu kabati'il qira'ah. Qadiyah dengan makna hukumnya. Hukum makmum tersebut sebenarnya bahawasanya dia saat itu seperti makmum yang lambat bacaan. Hukum dia adalah seperti makmum yang lambat bacaan. Yang mana makmum yang lambat bacaan, kalaulah dia makmum muwafiq, maka dimaafkan dia tertinggal daripada imam, tapi jangan dengan syarat jangan lebih daripada 3 rukun fi'li. Dia sama dengan bati'il qira'ah. Dia bati'il qira'ah, dia lain daripada bati'ul harakah. Kita ada 2. Bati'ul harakah, seorang yang lambat bergerak, dia lain daripada bati'ul qira'ah, orang yang lambat bacaan. Dulu pada mula-mula dulu kita ada bincang berkenaan dengan makmum muwafiq yang dimaafkan tertinggal daripada imam sebab lambat bacaan yang punca daripada ajzin khalqi, lemah yang semula jadi, bukan kerana waswah. Jadi hukum makmum ni, makmum yang kita bincang sekarang ni, yang dia jahil kewajipan dia Fatihah, dia tidak sempat baca Fatihah, kadang-kadang dia ada masa untuk baca beberapa potong ayat Fatihah, sehinggalah tu imam rokok, tetap dia kena wajib baca beberapa potong ayat tersebut. Hukum dia annahu kabati'il qira'ah. Hukum dia bahawasanya dia saat itu seperti bati'il qira'ah, seorang yang lambat bacaan dia. Maksudnya orang yang lambat bacaan dimaafkan dia tertinggal daripada imam sehingga kepada 3 rukun. Baik. Ma'anna fardahu fil masbuq. Sedangkan bahawasanya fardunya, penetapannya adalah pada makmum masbuq. Sebenarnya daripada sudut hukum asal dia makmum masbuq, tapi dia sama dengan makmum muwafiq yang batil qiraah. Satu sudut sama dengan makmum muwafiq yang batil qiraah, sudut ni dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun, lebih daripada 2 rukun dimaafkan. Tapi pada asalnya dia ni adalah makmum masbuq. Maka ketika tu wahwa, dan dia itu la yudrikur raka'ata, tidak mendapatlah ia akan rakaat illa birruku'i ma'al imam, melainkan dengan rakaat bersama dengan imam. Dimaaf dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Dimaaf dia tertinggal daripada imam lebih daripada 2 rukun fi'li. Tetapi tidak dikirakan rakaat tersebut, melainkan apabila dia mesti bersama dengan imam dalam rakaat. Kalau dia sempat rakaat bersama imam, baru kira rakaat tersebut. Kalau tidak sempat rakaat bersama dengan imam, dia kena tetap menghabiskan Fatihah. Lepas habis Fatihah, dia tidak wajib dia niat mufaraqah. Yang sebelum daripada ni mesti niat mufaraqah. Dia tidak wajib niat mufaraqah kerana dimaafkan tertinggal daripada imam. Cuma untuk dapat rakaat, syarat dia mesti kena rakaat bersama dengan imam, sebab dia makmum masbuq. Kalaulah dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam, maka dia kena tetap habiskan Fatihah. Lepas selesai habis Fatihah, dia pergi ke mana tempat yang imam ada. Kalau tu imam duduk dalam iktidal, dia pergi kepada iktidal. Maka lepas daripada salam imam, dia kena tambah 1 rakaat lagi kerana dia tidak sempat rakaat tersebut. Katanya wa ujiba, dan dijawab kepada permasalahan tersebut saat ni. Hukumnya seperti makmum bati'il qira'ah, tapi pada asalnya ketetapan dia adalah makmum masbuq. Dah kita nak jawab kan, dia jadi pening gitu. Dia kata gini, wa ujiba bi anna kaunahu ma'dhuran anna as-salata la tabqulu bi takhallufihi illa bi akthar min 3 arkanin tawilah. Bahawa keadaannya tu diberi keuzuran, maksudnya dia tu diberi keuzuran, anna as-salata la tabqul, sembahyang dia tidak batal, bi takhallufihi, dengan tertinggalnya daripada imam. Dia punca daripada dia tertinggal daripada imam, ataupun sebab dia tertinggal daripada imam, tidak batal sembahyang dia. Dah sama dengan hak sebelum daripada ni. Jangan dia tertinggal lebih daripada 2 rukun, tidak batal sembahyang. Dia tidak batal sebab dia ada keuzuran. Illa, melainkan kalau batal, bila batal, melainkan batal bi aktsara min 3 arkanin tawilah, lebih daripada 3 rukun yang panjang. Kalau lebih daripada 3 rukun yang panjang, baru batal. Wa in kana la yudriku rak'ata illa birruku'i ma'al imam.
dan sekalipun dia tidak sempat rakaat, sekalipun dia tidak, dan jika ataupun sekalipun, ini kita pakai idul ghayah, sekalipun tidak sempat ia akan rakaat itu melainkan dengan rakaat bersama dengan imam. Kalau dia nak dapat rakaat tu mesti dia kena rakaat bersama dengan imam. Kalau dia tidak habis lagi Fatihah, mesti dia kena habis sekadar hak yang dia wajib saat ni. Kalau sempat rakaat bersama dengan imam baru dan rakaat tersebut. Kalau tidak sempat rakaat bersama dengan imam, tetap diwajibkan kepada dia baca sekadar hak yang diwajibkan. Lepas tu dimaaf dia tertinggal daripada imam lebih daripada 2 rukun fi'li. Itu maksud dia. Intaha, habis. Habis perkataan yang disebut di dalam kitab ataupun yang disebut oleh Imam Ibn Qasim, tak silap ingat. Okey, last sekali pengarang kita katanya waqad tamma bihamdillahi wa minnatihi, dan sesungguhnya telah sempurna dengan memuji Allah, wa minnatihi, dan kurniaan daripada Allah telah sempurna, ma lakhastuhu, apa hak yang aku ringkaskan, min kalamil ulama, daripada apa hak yang aku buat khulasah, aku buat kesimpulan, tu aku buat kesimpulan daripada kalamil ulama fi ahkamil muwafiq wal masbuq, pada hukum hakam, muwafiq dan masbuq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi alhamdulillah, pada malam ni barulah kita sempat untuk kita menghabiskan perbincangan kita daripada risalah Masail fi hukmil muwafiq wal masbuq ala madhhabil Imam Syafi'i, penulisan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita bincang ini ada manfaatnya, ada keberkatannya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita memahami apa yang kita belajar dan untuk kita menyampaikan kepada masyarakat kalau sekiranya kita pandai. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Jadi untuk buku ni habis dah. Cuma kita akan jawab sedikit soalan. Kita cuba jawab mana-mana soalan yang akan diajukan. Kita cuba jawab. Kalau masih lagi berbaki masa, kita akan baca kitab Minhajul Talibin. Okey. Soalan daripada saudara Afizal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kis bacaan tadi, apakah hukum solat orang yang tersebut yang telah niat mufaraqah pada rakaat tersebut, niat ikut imam balik dalam rakaat yang lain? Hukum solat dia sah, tidak menjadi masalah. Dia bolehkan. Dia bolehkan dia mufaraqah, lepas tu dia ikut balik sembahyang imam dia, tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Baik, wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Muhammad Sufi, ke Ustaz Sufi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maksud jahil di sini baru masuk Islam ke dan jauh daripada ulama? Dia pada asalnya kejahilan yang dimaafkan adalah kerana salah satu daripada 2 sebab. Yang pertamanya baru memeluk Islam, yang keduanya jauh daripada para alim ulama. Cuma kadang-kadang masalah ghawamid, masalah yang rumit dalam hukum hakam fiqh, maka bukan dikirakan kejahilan yang ada keuzuran adalah kejahilan kerana jauh daripada para alim ulama dan baru memeluk Islam. Jadi kita tengoklah. Jadi kalau kita tengok masalah ni kalau kita tengok masalah ni dia bukanlah benda hak yang rumit bagi orang hak yang belajar. Orang hak yang belajar ia tidak akan rasa rumit. Tapi kalau orang hak yang tak belajar dia akan rumit. Jadi kalau orang hak yang belajar pasti akan tahu benda ni. Kalau orang belajar juga tak tahu, orang belajar pun dia terlepas pandang, tu barulah perkara rumit. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Muhammad Iman Imran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita masbuk, imam masa tu tengah sujud, kita perlu turun sujud ataupun tunggu pada qiyam imam? Baik. Kalau imam duduk sujud yang kedua, kita ada sujud yang pertama, ada sujud yang kedua. Allahu Akbar, tu imam baru sujud yang pertama. Apabila kita niat mengikut imam, maka apa yang diwajibkan kepada kita adalah terus turun kepada sujud yang pertama. Tidak boleh kita nanti imam. Sebab
akan kelihatan fuhsyul mukhalafah, teruk perbezaan menyalahi kita dengan imam. Maka tak boleh. Tetapi kalau tu imam duduk, maka lepas daripada kita akad takbiratul ihram, boleh kita tunggu imam dalam qiyam. Kita tengok di mana tempat tu imam berada. Wallahu a'lam. Soalan daripada Al-Fadil YB Ustaz Ridwan Hashim, hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa rafa'allahu qadrahu wa a'anahu Allah wa saddadallahu khatah. Berkenaan dengan makmum muafiq dibenarkan tertinggal 3 rukun panjang kerana keuzuran tertentu. Dia dapat selesaikan baca Fatihah ketika imam mula bangkit berdiri tapi belum sampai hak berdiri. Tapi sebelum sempat rakaat dengan tamakninah, imam dah talabus dengan qiyam. Adakah makmum demikian dapat rakaat tersebut? Apa hak yang zahirnya, apa hak yang disebut di dalam kitab, apa hak yang disebut dalam kitab adalah dia mesti kena menghabiskan Fatihah sebelum daripada tu imam talabus, maksudnya masuk kepada rukun selepas daripada sujud yang kedua. Kalau rukun yang selepas daripada sujud yang kedua qiyam, sebelum daripada tu imam sampai kepada qiyam, dia kena habiskan Fatihah. Begitu yang disebut dalam kitab. Jadi bermakna walaupun dia belum lagi rakaat, tetapi apabila dia telah menghabiskan Fatihah sebelum daripada tu imam masuk kepada rukun yang berikutnya, maka dikirakan dia saat itu boleh meneruskan sembahyang dia dengan rakaat, dengan i'tidal, boleh diteruskan. Jadi dia kira rakaat tersebut untuk dia. Maksudnya bukanlah disyaratkan dia saat itu kena rakaat serta tamakninah sebelum daripada tu imam talabus dengan qiyam. Itu apa hak yang zahir dalam kitab. Berbeza dengan masalah makmum masbuk. Wallahu a'lam. Soalan daripada Faisal Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibarat fa'in jara ala tertibi salatin, termasuk juga ke meneruskan bacaan Al-Fatihah. Sebab kalau ia termasuk, maka solat makmum itu akan batal. Sebab dikira melakukan tertib solat sendirinya walaupun imam belum masuk kepada rukun yang kelima. Okey, kejap anda tengok semula. Muka surat berapa ni? Saudara Faisal Hadi, muka surat apa? Untuk mudah nak rujuk je. Termasuk juga akan meneruskan bacaan Al-Fatihah ke, sebab kalau ia termasuk maka solat makmum itu akan batal sebab dikira melakukan tertib solat sendiri walaupun imam belum masuk kepada rukun kelima. Sekejap, anda tengok mana Okey. Fa in jara ala tertib, muka surat 7 jumpa dah. Fa in jara ala tertibi salati nafsi bila niyyati mufaraqatin batalat salatuhu in alima wa ta'ammad. Okey, dia kata kalau sekiranya tu imam telah masuk kepada qiyam. Tu imam telah sampai kepada qiyam ataupun kepada rukun yang selepas daripada sujud yang kedua. Maka apa yang dituntut kepada makmum ketika itu adalah kalau dia belum lagi habis Fatihah, apa yang dituntut kepada makmum ketika itu adalah mufaraqah dengan imam ataupun dia ikut imam, muafakat dengan imam. Muafakat dengan imam dua, sama ada muafakat dengan perbuatan ataupun muafakat dengan qasa'. Kalau tu imam bangun duduk tasyahud, maka dia kena muafakat dengan perbuatan. Dia kena muafakat dengan perbuatan. Kalau tu imam bangun qiyam, maka dia kena muafakat dengan qasa'. Kalau muafakat dengan qasa', kalau dia baca dah Fatihah belum lagi habis, dia boleh meneruskan Fatihah tersebut. Dia boleh meneruskan Fatihah tersebut. Tetapi kalau tu imam duduk tasyahud akhir, tiba-tiba dia tidak muafakat dengan tu imam,
Kata dia, kalau tu imam duduk tapi dia tidak muafakat dengan tu imam, maka sembahyang dia kira batal ketika tu imam masuk kepada rukun yang kelima. Tu imam masuk pada rukun yang kelima. Jadi kalau dia baca Fatihah sebelum mana tu imam masuk pada rukun yang kelima, masih lagi tidak dikirakan batal sembahyang dia. Sebab lepas daripada tu dia ada cerita. Dia ada cerita. Tengok pada muka surat 7. Wallahu a'lam. Soalan daripada Ustaz Muhammad Rushidan Taqwa At-Takiri. Hafizahullah. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang makmum masbuk yang syak rakaat ketika salat, bolehkah tak dia hilangkan keraguan dan bina keyakinan dan tengok orang sebelah? Sebab masa masuk akad takbir tadi, dia masuk sekali dengan orang sebelah. Terima kasih atas jawapan. Jadi dia Allahu Akbar. Berapa rakaat dah Berapa rakaat dah? Tak apa, kita tengok orang sebelah. Orang sebelah kalau beri salam, kita beri salam. Orang sebelah tambah, kita tambah. Baik. Boleh tak begitu? Dia tidak boleh begitu. Dia tidak boleh begitu. Sebab dia, sebab orang sebelah mungkin tersalah. Orang sebelah mungkin tersalah. Sebab seorang ni, Ustaz Rushidan, dia masih lagi dikirakan khabar ahad. Dia hanya memberi faedah dhad kalau seorang. Dia berbeza dengan khabar mutawatir. Dia memberi faedah yakin, qat'i. Baik. Jadi oleh kerana mungkin dah orang sebelah salah, mungkin. Mungkin dah orang sebelah saat itu ada tertinggal Fatihah, lepas tu dia tambah pula 2 rakaat. Kerana dia tertinggal Fatihah tanpa pengetahuan kita, ada banyak kemungkinan. Maka tidak boleh kita jadikan dia sebagai ukuran kepada bilangan rakaat kita. Melainkan kalau gamar, itu lainlah. Kalau gamar, wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, kalau tak ada dah, kita baca sikit lagi kitab ni. Kita baca sikit lebih kurang dalam 15 minit. InsyaAllah, kita akan berhenti. Kita akan baca kitab Minhajul Talibin lebih kurang 15 minit, insyaAllah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Habidah, kelah. Habidah. Ada lagi. Kelah Habidah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita sambung kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Apa hak yang disebut oleh Imam Nawawi malam tadi, hak yang kita bincang, bahawasanya sembahyang sunat mutlak dia tidak ada bilangan rakaat dia tidak ada bilangan rakaat. Maksudnya sembahyang sunat mutlak berapa rakaat kita nak buat tidak menjadi masalah. Cuma kalau sekiranya orang tu dia melakukan ataupun masa dia akad takbiratul ihram, dia niat lebih daripada 1 rakaat, ataupun dia dalam takbiratul ihram dia niat lebih daripada 1 rakaat, ataupun dia nak sembahyang lebih daripada 1 rakaat, maka dia boleh buat 1 tasyahud ataupun boleh buat 2 tasyahud. Boleh buat 1 tasyahud dan boleh buat 2 tasyahud. Kalau dia tak buat 1 tasyahud pun tak apa, 2 tasyahud pun tak apa. Kalau dia buat lebih daripada kejap. Kalau sekiranya dia berihram lebih daripada 1 rakaat, maka harus baginya kata Imam Nawawi tidak boleh. Mesti dia kena tasyahud pada rakaat yang akhir. Melainkan kalau lebih daripada 2 rakaat, maka hak tu tidak menjadi masalah, dia boleh buat 2 tasyahud. Baik. Malam kita bincang dah tu. Kalaulah sekiranya dia berniat bilangan, maksudnya masa dalam takbiratul ihram dia niat 4 rakaat ataupun 6 rakaat, maka dia boleh melebih daripada bilangan rakaat yang dia niat. Dia nak buat lebih daripada bilangan rakaat yang dia niat boleh, dan dia nak kurangkan daripada bilangan rakaat yang dia niat pun boleh, tapi dengan syarat dia mengubahkan niat sebelum daripada dia menambahkan ataupun mengurangkan. Okey, katanya falau nawa rakaatain, maka sekiranya dia berniat 2 rakaat,
Niat 2 rakaat je. Faqama ila thalithatin sahwa. Maka dia bangun kepada rakaat yang ketiga secara terlupa. Dia pada asalnya kalau dia niat sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, lepas tu dia masa duduk tasyahud, aku nak tambah lagi 2 rakaat lagi, boleh, tak ada masalah. Pakai tambah tanpa mengangkat takbiratul ihram. Tapi dia kena niat sebelum daripada dia bangun. Sebab ni adalah sunat mutlak. Tiba-tiba dia niat 2 rakaat, tiba-tiba dia bangun kepada rakaat yang ketiga secara terlupa. Maka apakah hukum? Fal asahu annahu yaq'udu. Kaul yang asah, dia kena duduk dulu, thumma yaqumu li ziyadati insya. Kemudian barulah dia bangun untuk tambah jika dia kendak. Dia kena duduk dulu baru dia bangun semula. Terus nak bangun tak boleh sebab dia asal niat 2 rakaat, dia bangun pada rakaat yang ketiga ni kerana terlupa. Dia boleh mengubahkan niat untuk tambah, tapi sebelum daripada dia buat. Baik, habis. Seterusnya kata Imam Nawawi, qultu. Kita dulu pada muqaddimah kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi sebut dah, kalau aku kata qultu pada penghujung aku kata wallahu a'lam, bermakna ini adalah benda yang penting yang aku tambah dalam kitab Minhajul Talibin yang tidak ada dalam kitab Muharrar. Ini benda yang penting. Qultu berkata oleh aku, an-naflul laili afdal. Sunat pada malam hari lebih afdal berbanding dengan sunat pada siang hari. Okey, sembahyang sunat mutlak pada malam hari dia lebih afdal berbanding dengan sembahyang sunat mutlak pada siang hari. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Seafdal-afdal sembahyang selepas daripada sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Wa awsaquhu afdal, dan pertengahan malam hak tu lebih afdal. Kita malam ni awal malam ada, tengah malam ada, akhir malam ada. Mana hak yang lebih afdal adalah pertengahan malam. Summa akhiruh, kemudian akhir malam, barulah hak yang ketiganya awal malam. Sembahyang malam lebih afdal daripada sembahyang siang hari. Cuma masa pada malam tu ada hak yang paling afdal. Paling afdal tengah malam. Start daripada pukul 12.30 ke atas. Tu paling comel tu. Baru sedap tengah tidur, baru masuk ria 3 masuk ria 2. Tidur. Tu hak paling comel. Kemudian pada penghujung malam, pukul 4, pukul 5, tu jatuh nombor 2. Hak jatuh nombor 3 awal malam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya adalah wa ay yusallima min kulli rak'atain. Maksudnya hak lebih afdal adalah dia memberi salam daripada setiap 2 rakaat. Maksudnya sembahyang sunat pada malam hari dia buat 2 rakaat. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna wathna. Sembahyang malam adalah 2-2. Baik. Habis. Seterusnya katanya wa yusannut tahajjud. Disunatkan sembahyang sunat tahajud. Antara sembahyang sunat yang disunatkan kepada kita buat adalah sembahyang tahajud. Dia perkataan tahajud diambil daripada perkataan hujud. Hujud asal makna hujud ni adalah tidur. Tahajud dengan makna meninggal tidur. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya sembahyang tahajud adalah sembahyang yang kita buat setelah daripada tidur. Kalau sebelum daripada kita tidur, maka tidak dinamakan sebagai tahajud. Ia tahajud dengan qiyamul lail adalah umum khusus mutlak. Maksudnya, setiap tahajud adalah qiyamul lail, tetapi bukanlah semua qiyamul lail adalah tahajud. Jadi tahajud mesti setelah daripada tidur. Kalau tidak tidur, maka dia qiyamul lail sahaja. Daripada sudut ganjaran sama je. Cuma lebih tahajud sikit, kerana tahajud ni kita tinggal tidur je jadi berat. Jadi ibadat yang berat, dia lebih besar ganjaran dia berbanding dengan ibadat yang tidak berat. Dia tahajud ni bukanlah sembahyang sunat yang khusus. Maksudnya kalau kita buat apa jua sembahyang setelah daripada kita tidur, tapi dengan syarat selepas daripada sembahyang fardu isyak, daripada sembahyang fardu isyak, selepas daripada tidur, 2 syarat ni, kita sembahyang apa jua sembahyang qadha fardu sekali pun dinamakan tahajud. Dia tahajud ni bukan satu sunat yang khusus. Jadi apa jua sembahyang setelah daripada kita sembahyang fardu isyak dan selepas daripada tidur, walaupun tidur hanya sekejap, maka itu dinamakan sembahyang tahajud. Maka itu apa yang disebut oleh ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i.
Jadi katakanlah sebagai contoh, orang puang ni dia ada sembahyang yang perlu dia qada. Kerana sebagai contoh masa masuk waktu Zuhur, sebagai contoh masuk waktu Zuhur, dia tak sembahyang lagi, tiba-tiba tengah waktu Zuhur dalam pukul 3 datang haid. Jadi sembahyang tu wajib dia kena qada balik. Lepas tu apabila haid suci, malam tu lepas daripada sembahyang fardhu isyak, dia tidur dalam lebih kurang dalam 5 jam ataupun 6 jam, pada pukul 4 ke pukul 5 dia bangun. Okey, dia bangun untuk sembahyang tahajud. Okey, dia pun sembahyang qada, sembahyang zuhur yang ditinggalkan, dapat pada tahajud. Okey, itu begitu mazhab Imam Syafi'i. Walaupun hak yang comelnya kita buat sembahyang tahajud secara khusus, tetapi sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i sembahyang tahajud bukanlah disyarat buat suatu sembahyang yang khusus. Baik. Dan Ana ada buat penulisan dalam masalah ni. Ana ada buat penulisan dan ada naqal daripada beberapa kitab dalam masalah ni. Seterusnya katanya wa yukrahu qiyamu kullil laili daiman. Makruh melakukan qiyam sepanjang malam daiman berterusan. Sepanjang malam start daripada lepas isyak sampai ke subuh, tak tidur-tidur. Dia tu buat hukum dia makruh. Sebab dia sebab di sana ada hadis yang mana Nabi SAW larang kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia siang hari dia puasa, malam sepanjang malam dia melakukan qiyamul lail. Allah. Maka apabila sampai berita kepada Rasul tanya dia, betul ke mu ni puasa semua siang hari, malam tak tidur duk melakukan qiyamul lail? Maka kata dia, ya wahai Rasulullah. Maka kata Rasul, la taf'al, sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Mu jangan buat gitu. Puasa, lepas tu berbuka, qiyamul lail, lepas tu tidur. Sebab sesungguhnya bagi anggota tubuh badanmu ada hak atasmu. Dia ada hak yang perlu kita kena tunaikan untuk tubuh badan kita, bagi kerehatan kepada dia. Ni siang hari dok makan dah, malam pula dok tidur, tak ada rehat. Jangan buat lagu tu. Pasal dagang. Ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seterusnya wa takhsisu lailatil jum'ati biqiyam. Makruh juga menentukan malam Jumaat dengan qiyam, qiyamul lail lah. Menentukan malam Jumaat dengan qiyamul lail, hukum dia makruh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali, kata Rasulullah. Jangan kamu menentukan malam Jumaat dengan melakukan qiyam daripada malam-malam yang lain. Jadi malam Jumaat dia rutin dia akan melakukan qiyamul lail, tidak malam-malam yang lain. Rasul larang, makruh. Kalau nak buat, okey, buat. Ni ada sebahagian ulama kata kalau kita buat malam sebelumnya, maka boleh kita buat malam Jumaat, ataupun kita buat malam Jumaat dan malam selepasnya, sama dengan ifradkan puasa pada hari Jumaat. Okey, itu apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama fiqh. Seterusnya wa tarku tahajjudin i'tadah, dan makruh meninggal sembahyang tahajud orang yang telah beradat ia akan dia. Jadi dia biasa duk buat, maka makruh ditinggal. Orang yang tak biasa buat ia lain daripada orang biasa buat. Orang biasa buat makruh tinggal. Sebab di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat dia, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, mu jangan jadi seperti orang tu. Kana yaqumul lail thumma taraka. Dulu dia dijaga juga sembahyang qiyamul lail, tiba-tiba ni dia tinggal. Jangan jadi macam tu. Tengok Rasul larang. Bila Rasul larang, maka hukum dia adalah makruh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu kitab Salatil Jamaah. Kitab pada membincangkan tentang sembahyang berjamaah. Jadi kita rasa untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita cuba tengok ada tak soalan. Kalau sekiranya ada, kita jawab sekejap. Kalau sekiranya tak ada, kita berhenti terus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon huraian hukum makmum syok. Adakah dia masbuk atau muafiq pada saat makmum itu telah rokok bersama imam? Terima kasih. Baik. Dia rokok dah bersama dengan imam. Jadi sekarang ni makmum tu syok. Aku ni makmum masbuk ke muafiq? Tapi dia syok saat ni tu, dia rokok bersama dengan imam dah.
Kalau sekiranya dia duduk rokok lagi bersama dengan imam, jelas dah kita bincang dah sebelum ni. Dia tengah-tengah baca Fatihah, aku ni muafiq ke masbuk? Sebab kalau muafiq, dia wajib kena habiskan Fatihah. Kalau masbuk, dia tak perlu habis Fatihah, dia kena rokok dengan imam dan dia baca sekadar yang dia sempat sahaja. Lepas tu dia syok, aku ni makmum muafiq masbuk. Yang kita cerita sebelum ni, kalau makmum tu syok, aku ni makmum muafiq ke masbuk, maka atas pandangan Imam Ramli, bahawasanya wajib dia kena menghabiskan Fatihah dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Alasan Imam Ramli adalah kerana Fatihah makmum pada asalnya adalah rukun sembahyang dia. Fatihah makmum masbuk gugur dan ditanggung oleh imam. Gugur Fatihah makmum masbuk adalah rukhsah, kelonggaran yang diberi oleh syarak kepada makmum masbuk. Dan rukhsah tidak dapat dicapai dengan syok. Kalau syok masbuk ke muafiq, maka tidak dapat dicapai syok tersebut. Kita tidak boleh ambil benda rukhsah melalui syok. Maka dihukumkan dia sebagai makmum muafiq dan dimaaf tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey, itu mengikut pandangan Imam Ramli. Manakala Imam Ibn Hajar tak. Imam Ibn Hajar kata tetap wajib dia kena menghabiskan Fatihah pada sudut tu dia makmum muafiq. Tapi dalam masa yang sama mesti dia kena rokok bersama sempat rokok bersama dengan imam untuk dia mendapatkan rakaat tersebut. Pada sudut tu dia mengambil hukum masbuk sebagaimana hak yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar. Itu hak yang kita bincang sebelum daripada ni. Cuma muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ni dia telah rokok. Tiba-tiba masa rokok saat ni tu dia syok, aku makmum muafiq ke masbuk ah? Kalau dia syok muafiq ke masbuk, tapi kalau dia habis dah Fatihah, lepas tu dia rokok bersama dengan imam, waktu tu jelas tak ada masalah lah muafiq ke masbuk, okay, yang penting habis dah Fatihah. Kalau masalah, kalau dah habis lagi Fatihah, dah habis lagi dia pun rokok. Tiba-tiba aku syok, aku muafiq ke masbuk? Muafiq ke masbuk? Sudahlah. Aku ingat ke aku masbuk ke aku muafiq tak tahu lah muafiq ke masbuk aku ni. Tapi aku ni dah baca Fatihah ni. Dah habis Fatihah. Kalau aku masbuk, aku habis Fatihah. Kalau aku muafiq, aku kena habis Fatihah. Kalau aku masbuk, tak apalah, tak habis Fatihah pun. Sudahlah, masbuk ke muafiq. Okey, atas pandangan Imam Ramli, yang wajib dia kena berhabis Fatihah, maka dia tidak berhabis Fatihah, dia rokok bersama dengan imam, maka dia telah meninggal perkara yang diwajibkan, iaitu rukun sembahyang tanpa sengaja. Maka lepas daripada tu imam bagi salam kat gigi, wajib dia kena tambah 1 rakaat. Tidak dihitung rakaat tersebut bagi dia. Baik. Sama juga dengan pandangan Syekh Ibn Hajar. Sebab Syekh Ibn Hajar tetap suruh dia menghabiskan Fatihah. Wallahu a'lam. Kejap. Tadi hak yang okey. Soalan seterusnya Muhammad Syami. Assalamualaikum. Soalan daripada Muhammad Syami. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang masalah orang yang masbuk. Dia tidak tahu bahawa iman tersebut sedang menambah rakaat rukun yang asal. Dan iman tersebut pun tidak sudah, melainkan selepas beberapa ketika selepas solat. Bagaimana solat makmum tersebut? Ini dalam keadaan dia tidak sempat langsung baca Al-Fatihah, kemudian terus rakaat bersama imam. Tentang masalah orang masbuk, dia tidak tahu bahawa iman tersebut sedang menambah rakaat rukun yang asal. Okey. Jadi dia tak tahu. Dia tak tahu tu imam sekarang ni pada rakaat yang kelima, dia pun Allahu Akbar. Okey, apabila Allahu Akbar, dia pun rakaat bersama dengan imam. Tu imam rakaat, sedangkan tu imam rakaat yang kelima dia tak tahu. Lepas daripada bagi salam baru dia tahu. Okey, kalau lepas daripada bagi salam, dengan tempoh dia tahu baru sekejap, maka dia tambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau dengan tempoh masa yang lama, maka ketika tu dia kena sembahyang semula, kerana sembahyang dia tidak cukup rakaat yang dituntut untuk dia lakukan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain lagi?
Assalamualaikum Ustaz, kita masuk hutang. Boleh Ustaz Mak ajak anak masuk hutang kali? Dah lah jauh mana. Dah sampai tahap untuk jamak kosong. Tapi berjalan sukar nak singgah tempat sembahyang pun susah sikit. Sebab dalam hutang tebal. Dalam keadaan itu boleh tak jamak? Okey. Jamak mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i sebab yang boleh kita jamak dua. Yang pertamanya bermusafir, yang keduanya adalah kerana hujang. Bermusafir syarat dia mesti kena cukup dua marhalah. Kalau tak cukup dua marhalah tak boleh. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh kita jamak kerana masyaqqah. Dan pandangan ni ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Maka bagi orang yang bermusafir tapi tak cukup dua marhalah, masuk dalam hutang, atas pandangan yang kedua boleh dibuat jamak. Jadi kalau susah dia nak sembahyang, setiap waktu dalam waktu dia boleh buat jamak. Tapi pada sebenarnya bukan dah susah-susah pun. Sebab sembahyang dalam hutang ni tak semesti kita mencari masjid. Masjid tak ada dalam hutang, boleh sembahyang mana-mana pun tak susah pun. Tapi kalau kita rasa susah, boleh kita buat jamak. Tapi buat jamak saja, jangan buat qasar. Kerana qasar khusus dengan bermusafir yang cukup dua marhalah. Maksudnya kalau zuhur dengan asar kita buat 4-4. Kalau maghrib dengan isyak kita buat 3-4. Gitu. Wallahu a'lam. Soalan berkenaan solat tahajud. Adakah solat ini adalah salah satu solat sunat yang khusus? Niat saja aku solat tahajud kerana Allah Ta'ala. Ada ustaz mengatakan solat tahajud ialah apa jua solat sunat yang dilakukan di waktu malam. Sebab solat isyak dan selepas tidur. Okey, ya. Ana ada jawab dah soalan ni. Ana ada jawab ni. Rasanya jawapan yang Ana jawab ni. Jazakumullahu khairah. Jazakumullahu khairah. Tak ada soalan Kak? Tak ada dah tu. Soalan. Habis dah. Tak ada. Habis dah. Habis dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas khatam kitab kita pada malam ni, kitab Masbuk wal Muwafiq. Dan pihak penganjur mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz, pihak penganjur daripada YB, Duat, Aimi dan Buluh Gading. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz. Dan insyaAllah kita akan teruskan bacaan kitab Minhaj Talibin macam biasa insyaAllah. Dan seterusnya untuk soalan-soalan berbaki, kalau ada lagi kita boleh ajukan soalan pada sesi-sesi yang seterusnya. Jadi akhir sekali kita jemput Al-Fadil Ustaz untuk bacakan sedikit doa dan kita sudahi majlis kita pada malam ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah, waffiqna lima tuhibbu wa tardah, waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dengan berakhirnya majlis kita pada malam ni, sama-samalah kita sudahi dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.